Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi farada alaina as-siyam fi nahari Ramadan walladzi sanna alaina al-qiyam fi layalihi. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi dilaikan Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail selaku imam kita pada malam ini, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama pada saat dan ketika yang penuh dengan keberkatan ini kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita telah dapat menyempurnakan ibadah puasa. Barilah ni 13 lah, masuk malam 14. Alhamdulillah, begitu cepat dan pantasnya masa berlalu meninggalkan kita. Tiba-tiba 13 hari Ramadan 1435 Hijrah berlalu. Moga-moga amalan-amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan amal-amal soleh kita di akhirat nanti, insyaallah. Abdullah ibnu Abbas berkata, khairul ayyam yaumul jumu'ah wa khairul syuhur syahrul Ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khams liwaqtiha. Abdullah bin Abbas berkata, khairul ayyam, sebaik-baik hari, yaumul jumu'ah, ialah hari Jumaat. Siang tadi kita berada pada hari Jumaat, alhamdulillah. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat Nabi Allah Adam dicipta. Pada hari Jumaat juga alam ini dicipta. Dan pada hari Jumaat juga bumi dan seluruh alam ini akan berlaku kiamat. Dan Abdullah bin Abbas juga berkata, wa khairu syuhur syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan ialah bulan Ramadan, yakni bulan yang kita sedang berada di dalamnya sekarang ini. Limadha? Kenapakah bulan ini disebut sebagai khairul syuhur, sebaik-baik bulan? Antara lain sebab di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Allah Ta'ala tanya kita, apakah yang kamu semua tahu tentang Lailatul Qadar? Allah tanya soalan. Sudah menjadi lumrah manusia, naluri manusia, bila mendengar persoalan dia akan menunggu-nunggu jawaban. Apakah yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar?
dalam rangkaian ayat itu Allah menjawab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Malam Al-Qadar itu khairum min alfi syahr, terlebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana malam Al-Qadar itu terdapat dalam bulan Ramadan. Setahun ada 12 bulan. Satu malam Al-Qadar bersamaan dengan 1000 bulan. 1000 bulan bahagi setahun 12 bulan dapat 83 tahun. Seandainya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak kita beramal bertepatan dengan malam Al-Qadar, bermakna ganjaran pahala amalan kita bersamaan dengan kita beramal selama berapa tahun? 83 tahun. Masya Allah. Justru itulah Abdullah bin Abbas berkata, wa khairu syuhur syahru Ramadan. Sebaik-baik bulan ialah bulan Ramadan. Tanazzalul malaikah. Pada malam Al-Qadar itu turun malaikah. Begitu ramai malaikat Allah, yang mana dalam sebuah hadis Nabi telah menggambarkan ramainya malaikat Allah yang turun pada malam Al-Qadar itu melebihi bilangan batu-batu kecil yang terdapat di atas permukaan bumi Allah. Nak cerita kata banyaknya malaikat turun pada malam Al-Qadar, waruh, dan turun juga pada malam itu ar-ruh, iaitulah malaikat Jibril alaihi salam. Masya-Allah. Dan beliau juga mengatakan wa khairul a'mal, dan sebaik-baik amalan pula kata Abdullah bin Abbas ialah as-salawatul khams liwaqtiha, semayang fardu 5 waktu di awal-awal waktunya. Kata siapa tu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Orang tanya pula kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, amalan apakah yang lebih afdal? Amalan apakah yang terlebih baik? Bulan apakah yang lebih mulia? Dan hari apakah yang lebih baik? Sayyidina Ali karramallahu wajhah jawab jalan enggak. Sayyidina Ali menjawab, inna khairal a'mal ma yaqbalullahu minka. Sesungguhnya sebaik-baik amalan itu ialah amalan yang diterima oleh Allah daripadamu. Itu sebaik-baik amalan. Abdullah bin Abbas tadi kata apa? Sebaik-baik amalan ialah sembahyang 5 waktu di awal waktunya. Manakala Sayyidina Ali karramallahu wajhah pula menjawab, inna khairal a'mali, sesungguhnya sebaik-baik amalan itu ialah ma yaqbalullahu minka, ialah amalan-amalan yang Allah Ta'ala terima daripada engkau. Masya Allah. Sebab itulah Al-Fadil Tuan Imam kita tadi semasa berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, perasan, kata perasan, wallahu a'lam. Apa antara kandungan doanya? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Dia doa, Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terimalah daripada kami semua akan salat kami. Salat maghrib kita, salat isya kita, salat sunat qabliyah kita, salat sunat ba'diyah kita, salat sunat tarawih kita, salat sunat witir kita. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah, Engkau terimalah daripada kami akan salat kami, akan sembahyang kami, wasiyamana, dan Engkau terimalah daripada kami Allah akan puasa kami. Minta Allah Ta'ala terima puasa kita yang 13 hari telah berlalu. Minta wasiyamana, dan puasa kami.
wa qiyamana, berdiri kami pada waktu malam untuk beribadah, wa ruku'ana wa sujudana, dan Engkau terimalah akan rokok kami Allah, dan Engkau terimalah akan sujud kami Allah, wa qira'atana, dan Engkau terimakanlah akan bacaan-bacaan yang kami baca daripada ayat-ayat suci Al-Quran ya Allah, wa tammim taqsirana, Engkau sempurnalah seandainya dalam amalan-amalan kami tadi terdapat sebarang kekurangan, maka Engkau sempurnakan kekurangan kami itu ya Allah ya Arhamar Rahim, wahai Tuhan yang maha pemberi rahmat. Sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau tanya, apakah amalan-amal yang terbaik? Lantas beliau menjawab, inna khairal a'mali ma yaqbalullahu minka, sesungguhnya sebaik-baik amalan itu ialah semua amalan-amalan yang diterima oleh Allah daripadamu. Itu sebaik-baik amalan. Amalan yang macam mana? Amalan yang Allah Ta'ala terima, bukan amalan banyak tetapi tak diterima oleh Allah. Sayyidina Ali kata. Yang kedua, wa khairus syuhur, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi kata sebaik-baik bulan apa? Bulan Ramadan. Sedangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, wa khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha, sebaik-baik bulan ialah bulan di mana kamu bertaubat dengan taubatan nasuha di dalam bulan tersebut. Masya Allah. Sebaik-baik bulan ialah bulan di mana kamu buat apa? Tatubu ila Allah taubatan nasuha. Sebaik-baik bulan ialah bulan di mana engkau bertaubat di dalam bulan tersebut dengan taubat nasuha. Itu sebaik-baik bulan. Yang terakhir, wa khairul ayyam, senang Ali kata apa? Dan sebaik-baik hari. Tadi Abdullah bin Abbas kata sebaik-baik hari apa? Yaumul Jumu'ah. Manakala Ali karramallahu wajhah pula berkata, wa khairul ayyam, dan sebaik-baik hari ialah ma takhruju fihi minad dunya ila Allah mu'minan billah. Sebaik-baik hari ialah hari di mana takhruju fihi minad dunya, hari di mana kamu keluar daripada dunia, yakni hari kamu mati, meninggalkan alam dunia menuju alam kubur, menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mu'minan billah, dalam keadaan kamu beriman kepada Allah. Itu sebaik-baik hari. Kalau kita mati dalam keadaan tak beriman, na'udzubillahi min zalik. Wa khairul ayyam, dan sebaik-baik hari ialah hari yang takhruju fihi minad dunya, hari yang kamu keluar padanya daripada dunia ini, yakni mati, meninggal dunia, untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan mu'minan billah, dalam keadaan beriman kepada Allah, yakni mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan mulia, di dunia pun mulia, di akhirat pun mulia. Justru itulah wahai ibu-ibu dan bapak-bapakku sekalian, antara doa yang diungkapkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Nabi minta supaya Allah Ta'ala menganugerahkan kehidupan yang mulia. Mari sama-sama kita baca doa Nabi 3 kali, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-'aish ar-rafi' wal bal al-farigh. Allahumma inni as'aluka العيش الرافع والبال الفارغ. اللهم إني أسألك
al-'aisy ar-rafi' wal bal al-farigh. Doa Nabi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku ya Allah, as'aluka memohon kepada engkau. Apa Nabi minta? Apa Nabi pohon? Apa Nabi menajat dalam doa ini? Allahumma inni as'aluka al-'aisy ar-rafi'. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kehidupan yang mulia. Nabi minta hidup mulia. Jadi seorang guru yang mulia. Jadi seorang murid yang mulia. Jadi seorang suami yang mulia. Jadi seorang istri yang mulia. Jadi seorang anggota polis yang mulia. Jadi seorang anggota tentera yang mulia. Jadi makmum yang mulia. Jadi imam yang mulia. Jadi wakil rakyat yang mulia. Jadi menteri yang mulia. Jadi menteri besar yang mulia. Jadi perdana menteri yang mulia. Jadi raja dan sultan yang mulia. Jadi agung yang mulia. Jadi ahli koprat yang mulia. Jadi pak tani yang mulia. Allahumma inni as'aluka al-'aisy ar-rafi'. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah akan kehidupan yang mulia. Nabi minta. Wal bal al-farigh, dan aku mohon kepadamu ya Allah akan jiwa yang tenteram. Dan aku mohon kepadamu ya Allah akan jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang. Masya Allah, itu doa Nabi kita. Dengar, kita baca lain 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-'aisy ar-rafi' wal bal al-farigh. Allahumma inni as'aluka al-'aisy ar-rafi' wal bal al-farigh. Allahumma inni as'aluka al-'aisy ar-rafi' wal bal al-farigh. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan kehidupan yang mulia di dunia dan hidup di akhirat, dua-dua mulia. Wal bal al-farigh, dan jiwa yang tenteram dalam menghadapi ujian dalam hidup zaman yang mencabar ini. Kita memerlukan ketenteraman jiwa, ketenangan perasaan, maka kita beramallah dengan doa yang dibaca dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harap-harap makcik-makcik, ibu-ibu, bapa-bapa ingat doa tadi. Kalau tulis, kalau tak tulis agak-agak ingatlah. Tak apanya ingatlah Ustaz oi. Maklum sajalah makcik ni dah tua dah Ustaz oi. Pakcik pula kata pakcik pun dah berumur dah, tak apa nak ingat elok dah Ustaz oi. Saya lagi lepas kuliah lagi, Ustaz tolong tulis saya pakcik, jenuh tulis saya. Sebab tu saya buat 100,000 keping sempena Ramadan Al-Mubarak ni. 100,000 keping saya cetak, dan sepanjang tazkirah Ramadan, khutbah Jumaat sepanjang Ramadan 13 hari ini dah habis 90,000 keping. Terpaksa saya telefon pencetak saya, suruh cetak lagi 100,000. Makcik-makcik, pakcik-pakcik nak balik lagi, pergi ambil di luar sana. Seorang 5, seorang 10, seorang 20, seorang 30, seorang 100 keping ambil. Nak buat apa sampai banyak-banyak sangat Ustaz? Mungkin pakcik-pakcik tanya, satu cukuplah pakcik nak mengapai, pakcik dah beramal. Jangan ambil satu, ingat kat cucu sama. Cucu nak balik raya daripada Putrajaya, cuti seminggu nak balik raya sama pakcik. Spare siap-siap 20 orang cucu, seorang sekeping. Esok nak pergi kerja. Oh, esok cuti nak pergi pasar Ramadan.
jumpa kawan kat pasar Ramadan, bagi seorang sekeping. Makcik-makcik, kakak-kakak belakang sana main masjid, bawa beg, pergi pasar malam bawa beg, pergi shopping center bawa beg. Dalam beg tu ada tisu, dalam beg tu ada lotion, dalam beg tu ada sapu tangan, dalam beg tu ada lipstick, macam-macam. Bubuh doa tu 20 pin dalam beg. Jumpa kawan pagi hari Isnin ni, cikgu yang main malam ni dia pergi sekolah, anak murid dia satu kelas 40 orang, ambil 40 pin. Semua anak murid dapat seorang sekeping. Mereka dapat berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhabis saya bawa malam ni 12,000. 10 keping kan terbaik mana pun sikit lah. Tak sampai pun suku inci 10 keping. Jadikan sebaik-baik manusia. Macam mana ustaz tadi sebaik-baik manusia? Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang selalu memberi manfaat kepada manusia yang lain. 12 hari, 13 hari dah puasa, apa yang kita bagi kat kawan-kawan kita? Apa manfaat yang telah kita bawa dan kita berikan, kita sumbangkan kepada jiran-jiran kita? Tak ada lagi. Balik lagi, pergi rumah jiran, bagi 5 keping. Daripada 5 beranak, bagi 5 keping. Bermakna tuan-tuan telah menolong saya untuk membantu menyebarkan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat ramai-ramai pada malam ini bersama-sama saya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Okey, kita pindah kepada sebuah hadis sebagai penutup tazkirah kita pada malam ini. Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nasarin. Nabi kata sesungguhnya syurga itu mustaqah, sentiasa merindui. Syurga sentiasa merindui kepada siapa? Ila arba'ati nasarin, kepada 4 golongan manusia. Ingat elok-elok. Mungkin kita datang, suami kita tak datang. Mungkin bapak-bapak datang, makcik-makcik tak datang. Balik sekali lagi, masa sebelum nak tidur, cerita kat mereka. Tadi masa ayah
dengar tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Sobri dari Pulau Pinang. Dia bawa satu hadis. Hadis itu Nabi bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya syurga itu sentiasa merindui kepada 4 golongan manusia. Siapa dia 4 golongan manusia tu? Ingat dia loh. Yang pertama, talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. InsyaAllah. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sepanjang Ramadan ini dah banyak baca Quran. Hari ini hari yang ke-13. Kalau sehari sejuzuk, bermakna tuan-tuan sudah khatam 13 juzuk. Mungkin tak sempat sampai sehari sejuzuk, sehari satu muka. Bermakna ibu-ibu, bapak-bapak dengan konsisten, dengan istiqamah, sehari satu muka, sehari satu muka, 13 hari, 13 muka surat dah. Alhamdulillah. Syurga sentiasa merindui kepada 4 golongan manusia. Golongan pertama yang sentiasa dirindui oleh syurga Allah SWT ialah siapa? Talil Quran, orang yang selalu sering dan banyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Justru itulah wahai sidang muslimin muslimat sekalian, bulan Ramadan juga digelar sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Banyak-banyak baca Quran agar syurga merindui kita. Yang kedua, siapa yang kedua? Orang yang macam mana yang syurga rindukan dia? Orang yang kedua ialah wahafizil lisan, orang yang sentiasa memelihara lidahnya. Allah Ta'ala anugerahkan nikmat lidah. Dia tak guna untuk fitnah orang, dia tak guna untuk mengutuk orang, dia tak guna untuk mengumpat orang, dia tak guna untuk mencerca orang, dia tak guna untuk memaki orang, dia tak guna untuk membangkitkan rasa marah dan dengki orang terhadapnya. Sebab lidahnya, maka orang yang kedua, golongan kedua yang sentiasa dirindui oleh syurga Allah, siapa? Wahafizul lisan, ialah orang yang sering selalu menjaga lidahnya. Justru itulah di sana terdapat pujangga Islam pernah berkata, salamatul insan fi hifzil lisan, kesejahteraan, keselamatan seseorang manusia berada di dalam penjagaan lidahnya. Jadi syurga sentiasa merindui kepada siapa? Hafizul lisan, orang yang sentiasa memelihara lidahnya. Jaga lidah kita elok dengan banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar, berselawat ke atas Nabi, banyak baca Quran, banyak beri nasihat yang baik-baik, banyak menyampaikan tazkirah, banyak menyampaikan ilmu, banyak menyampaikan nasihat yang baik dengan menggunakan lidah. Maka orang itu sentiasa dirindui oleh siapa? Syurga Allah. Golongan ketiga, golongan ketiga yang sering dirindui oleh syurga Allah ialah wa mut'imil ta'am wa mut'imil ji'an, dan orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Wa mut'imil ji'an, orang yang selalu cari orang susah dia bagi bantuan pemakanan. Mungkin dalam taman tempat kediaman kita ada seorang ibu tunggal. Suami dia meninggal 3 bulan sebelum Ramadan baru-baru ni dengan satu kemalangan. Anaknya 5-6 orang. Ibu tunggal tadi tidak mendapat pendapatan tetap. Kita pernah pitanya, kita pernah pitanya 13 hari dah Ramadan berlalu. Mereka buka puasa ada makan, kata tak makan. Bersahur ada makan, kata tak makan. Ni nak raya ni pakaian baju raya beli, kata tak beli lagi. Apa dia? Wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Itu sentiasa dirindui oleh syurga Allah. Yang terakhir, yang ke bawah,
Yang keempat. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, orang yang sentiasa dirindui oleh syurga Allah ialah was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang sentiasa berpuasa di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Siapa dia? Kita. Siang hari tadi Allah Ta'ala anugerahkan kekuatan kita puasa siang hari Ramadan 13 hari dah, lawak-lawak pun alhamdulillah. Was-shaimina fi syahri Ramadan, golongan keempat yang dirindui selalu oleh al-jannah, oleh syurga Allah Subhanahu wa taala ialah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang sentiasa berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka golongan empat ini sentiasa dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itulah berhubung dengan kelebihan Ramadan, yang mana orang berpuasa di bulan Ramadan bahkan dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab itu menyebabkan Nabi SAW pernah bersabda, Nabi bersabda, seandainya lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jikalau seandainya sekiranya umatku semua mengetahui tentang kehebatan, kelebihan, fadilat yang terdapat dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, pasti umatku akan mengharap-harapkan, pasti mereka akan mencita-citakan agar Allah Ta'ala menjadikan sepanjang-panjang tahun Ramadan sahaja, tidak ada bulan lain dalam tahun itu. Sebab apa? Kelebihan bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang beribadat puasa di bulan Ramadan pun Nabi kata sentiasa dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Bertuahlah wahai anda ibu-ibu dan bapak-bapakku sekalian, Allah Taala panjangkan umur kita, sempat kita beramal sepanjang Ramadan tahun ini, alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita meninggal dunia, mati belum sempat masuk Ramadan. Ada yang masuk Ramadan 3-4 hari terlantar di hospital meninggal dunia. Seperti baru-baru ini almarhumah Ka'pah kita, Ka'pah Datuk Syarifah Aini, bidu wanita yang terkenal seluruh tanah air. Dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai saudaranya dalam Islam berdoa agar Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya, insya-Allah. Lepas dia mati baru kita tahu kebaikan dia. Mencatatkan bahawa almarhumah Datuk Syarifah Aini dalam hidupnya menyantuni sebanyak 3.000 orang anak-anak yatim. Masya-Allah. Saya nak ajak tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini untuk kita buat muqaranah, untuk kita buat perbandingan, kita buat comparison. Aku kalau nak banding dengan almarhumah Datuk Syarifah ini, dia sempat menyantuni sebanyak 3.000 orang anak-anak yatim. Aku berapa orang anak yatim yang aku pernah baiki dan santuni mereka? Muhasabah diri kita. Sebelum kematian beliau, dalam wawancara beliau telah memberi nasihat kepada semua artis-artis, apabila masuk waktu jangan tangguh-tangguh sembahyang di awal waktu. Beliau telah berwasiat setelah beliau meninggal dunia dan akhir-akhir sebelum beliau meninggal dunia, supaya gambar-gambar dia dulu, filem-filem dia dulu, ataupun konsert-konsert dia yang tak menutup aurat, yang tak tutup rambut, yang tak tutup kepala, supaya tidak ditayangkan, supaya tidak ditunjukkan kepada masyarakat umum. Masya Allah, itu wasiat beliau. Wasiat mesti ditunaikan. Maka Kementerian Penerangan yang sentiasa menyiarkan rancangan-rancangan seperti itu mesti pegang wasiat beliau. Kalau mereka tayang juga gambar yang tidak bertudung dan mendedah aurat, maka mereka terpaksa menanggung dosa. Masya Allah. Sehingga berita gembira yang sampai kepada kita, jasad beliau berbau harum dan wangi, bukan karena disapu dengan minyak atar, bukan karena disapu dengan minyak wangi-wangian,
akan tetapi Allah anugerahkan jasad beliau berbau wangi dan harum. Justru semasa hidup beliau menyantuni anak-anak yatim. Masya Allah. Wah, sabar tengok. Berapa orang anak yatim yang telah kita santuni, wahai saudara-saudara, saudari-saudari, ibu-ibu dan bapak-bapakku sekalian. Saya harap marilah sama-sama kita memuliakan bulan Ramadan dengan 10 perkara. Secara ringkas, pertama, dengan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab orang yang puasa bulan Ramadan syurga rindu. Yang kedua, memperbanyakkan salat. Di samping salat fardu sehari semalam 5 waktu, kita memperbanyakkan salat sunat seperti tarawih, witir, tahajud, tasbih, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat awabin, sunat duha, salat janazah. Memperbanyakkan salat. Yang ketiga, memperbanyakkan tasbih dan zikir. Memuliakan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Memuliakan Ramadan dengan banyak bersedekah. Sehingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih besar ganjaran pahalanya? Nabi menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di dalam bulan Ramadan. Soal 13 hari telah berlalu, berapa ringgit yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku, yang telah aku infak dan bersedekah sepanjang Ramadan tahun ini. Memperbanyakkan, menyediakan iftar, makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Yang ketujuh, menolong fuqara wal masakin. Yang ke-8, banyak beriktikaf di dalam masjid-masjid Allah. Yang ke-9, menuntut ilmu, mendengar tazkirah dan seumpama. Yang ke-10, berjihad, berjuang untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Allah. Dalam arti kata, berjihad dan berdakwah menuju manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa perkara? 10 perkara. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Sebelum saya nak akhiri kuliah, saya nak ucapkan dengan satu ucapan, Ramadan Karim. Bila orang kita dengar orang kata Ramadan Karim, kita nak jawab apa? Kita jawab Allahu Akram. Kalau kita duduk di negara Arab, di Mekah, di Madinah, di Mesir, Syria, Jordan, Maroko dan negara-negara, bila dalam Ramadan dia bertemu kawan dia, sahabat kenalan dia, Assalamualaikum ya Muhammad, contohnya kawannya nama Muhammad. Muhammad jawab Waalaikumsalam. Dia kata apa? Ramadan Karim. Ramadan ialah bulan yang mulia. Maka orang yang dengar ucapan Ramadan Karim akan menjawab Allahu Akram. Allah lah yang maha mulia. Jadi apa? Jadi zikir kepada Allah. Kalau saya kata Ramadan Karim, ibu bapa nak jawab apa? Allahu Akram. Saya nak ucap 3 kali, ibu bapa kena jawab dengan jawapan suara yang jelas dan nyata, insyaAllah. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan adalah bulan yang mulia. Pakcik-pakcik makcik jawab Allahu Akram. Allah lah yang maha mulia. Sekaligus merupakan zikrullah, zikir kepada Allah. Saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat bertarawih, selamat berwitir, selamat beriktikaf, selamat bertadarus Al-Quran, selamat membaca Al-Quran, selamat beriktikaf dalam masjid-masjid Allah, selamat bersedekah, dan akhir kata selamat menyambut Idul Fitri Al-Mubarak minal aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.